A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak semua, mudah-mudahan dalam keadaan sihat selalu, gembira selalu, happy selalu dan bersama family, ibu ayah yang tercinta. Okey, baik. Untuk hari ini bersama lagi dengan Ustazah Rosyatimah Muhammad Yasin, guru SRA Sarjana Utama, masih lagi dalam pelajaran yang sama iaitu akhlak tahun 5 dan masih lagi dalam tajuk adab berjual beli. Ingat lagi tak minggu lepas kita belajar apa? Pengertian adab berjual beli. Ingat lagi tak pengertiannya apa? Kalau ingat, syukur Alhamdulillah. Kalau tak ingat, Ustazah ingatkan kembali. Okey, baik. Ustazah ulang balik. Pengertian adab berjual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara penjual dan pembeli bagi pemilikan kekal. Boleh tak? Dapat ke dapat? Okey, lagi pelajaran hari ini kita sambung adab berjual beli. Jom kita tengok. Kita lihat pada adab-adab berjual beli, lihat pada paparan yang sudah sediakan. Okey, yang pertama, niat kerana Allah Ta'ala. Nak berjual beli kena niat kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun ingat kepada kita dan berikan rezeki kita pada hari tersebut untuk berjual. Okey, yang kedua, memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa sahaja perkara yang kita nak kerjakan, yang kita nak lakukan, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Memang kena beri layanan mesra. Sebab bila kita berjual, kita mengharapkan pelanggan yang datang untuk membeli barang kita. Jadi, untuk menarik perhatian pelanggan, kena layan mesra kepada pelanggan tersebut. Okey, yang ketiga, mengutamakan pelanggan. Okey, ini pun satu perkara. Contoh, Ustazah berjual buah. Ustazah jual buah, Okey, ada pelanggan datang ke kedai Ustazah. Ketika itu Ustazah tengah makan. Berhenti sebentar makan tersebut. Layan pelanggan tu, utamakan pelanggan tu. Tanyakan dulu apa yang dia nak. Itu maksud utamakan pelanggan. Okey, baik. Yang kelima. Tidak ada unsur penipuan. Dalam berjual beli tiada unsur penipuan. Terutamanya kita yang berjual ni, jangan ada unsur penipuan. Lagi-lagi yang berkaitan dengan timbangan. Ini yang biasanya terjadi tanpa sengaja. Kadang-kadang kita dah letih sangat kan, nak timbang sesuatu. Contohlah, ada pelanggan saya nak beli beras. Beli beras, saya terlalu letih, saya kan timbangan itu kurang sehingga 100 gram. Itu tak nak, itu ada unsur penipuan. Apa-apa pun, kena pastikan setiap jual beli itu dalam keadaan betul kiraannya, betul sukatannya. Okey, seterusnya. Sabar dengan ragam pelanggan. Masya Allah, kalau yang ini, Ustazah jamin dalam 100 pelanggan yang datang, tidak semua 100 itu ada sifat yang sama. Mungkin berbeza-beza wataknya. Mungkin ada yang datang dengan nada suara yang lemah lembut, tanya nak barang apa. Mungkin ada setengah pelanggan yang datang dengan keadaan suara garau, besar, seperti rah. Tapi kita berfikiran positif, pelanggan datang membawa rezeki. Jadi layanlah sebaik-baiknya. Okey, baik. Seterusnya, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Ingat, apa pun yang kita jual, utamakan kebersihan sebab pelanggan ni adalah pelanggan yang melihat. Dia akan masuk kedai kita, dia akan melihat apa yang kita jual dan dia tengok apa keadaan sekitaran tempat kita berjual. Bersih ke tidak? Termasuk barang-barang yang kita nak jual, bersih ke tidak? Ataupun dalam keadaan elok ataupun tidak. Dan pastikan dalam keadaan berkualiti. Kalau kita jual mahal, kualiti murah, siapa nak beli? Kualiti murah, kualiti rendah, susah nak beli. Jadi pastikan kualiti setanding dengan harga. Okey, seterusnya, menggunakan bahasa yang sopan. Ini
yang paling ustazah setuju sekali bila berjual beli, latihlah diri sendiri ni gunakan bahasa yang sopan. Tidak kira lah pelanggan yang datang itu dalam keadaan marah ke ataupun dalam keadaan garang ke, pelanggan itu dalam pelanggan yang macam mana sekalipun mesti guna bahasa sopan. Okey, yang seterusnya akhir sekali mestilah jujur. Kena jujur. Kalau barangan yang kamu jual itu grade A, sebutlah grade A. Kalau barangan yang kamu jual itu grade C, sebut grade C. Jangan kamu tipu. Grade C, kamu kata grade A. Ataupun barang tu sepatutnya jual dengan harga RM2, tapi sebab bos tak ada, kamu jual. Okey, tengok yang pertama, menipu dalam timbangan sukatan, bilangan dan harga. Tak boleh tipu, kena jujur. Kalau timbangan untuk 1 kilo beras harga RM2, pelanggan dah bayar RM2, pastikan timbangan tersebut cukup 1 kilo. Okey, contoh lagi, jual minyak 1 liter RM3. Jika pelanggan dah bayar RM3, pastikan sukatan minyak itu cukup 1 liter RM3. Okey, bagi bilangan pula. Contoh, ustazah jual gula-gula 10 tu RM1. Bila pelanggan dah bayar dekat ustazah RM1, kena pastikan gula-gula tersebut ada 10 biji. Ustazah, macam mana pula kalau lebih? Kalau lebih, ada 2 perkara sahaja yang saya tekankan. Saya suka sangat 2 perkara ni. Kalau kamu rasa itu hak kamu, kamu nak kembali, kamu ambil yang lebih tadi tu, kamu simpan. Dan yang kedua ni paling ustazah suka. Dalam berniaga, kalau ada terlebih, kamu nak halalkan, dianggap sedekah. Mudah-mudahan kamu mendapat pahala sedekah itu dan menjadi asbab masuk ke syurga. Okey, dan seterusnya dari segi harga. Dari segi harga ni pun ustazah suka tekankan. Sekiranya kamu sebagai penjual, kamu beli barang tersebut, contoh ustazah beli barang ni dengan harga RM50, ustazah nak jual dengan harga RM5.50 ataupun ustazah nak jual dengan harga RM6, ustazah ambil untung sedikit. Jangan pula kamu ambil dengan harga RM5, kamu nak jual dengan harga RM500. Kalau RM500 itu dilarang dalam Islam, sebab bila kamu ambil keuntungan yang berlebihan, kita takut-takut nanti menjadi riba. Okey, yang kedua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Mesti kena jujur. Barang yang kamu jual kena jujur. Tak boleh kamu nak sembunyikan kecacatan yang ada. Okey, contohlah, barang yang ustazah jual ni tinggal satu ni je. Last, tapi ada kemik sedikit. Dengan jual dengan harga yang sama juga, RM5 juga. Walhal sudah kemik, sudah rosak-rosak. Tak boleh sembunyikan. Hanya kerana nak lakukan barang ni, nak dapat untung, kamu jual dalam keadaan yang tidak elok. Okey, yang ketiga, menjual barang yang telah luput tarikh. Ini biasanya berkaitan dengan barang-barang makanan bahaya yang boleh memudaratkan orang lain. Jadi tolonglah sekiranya kita di antara orang yang berjual, janganlah jual barang yang sudah luput tarikh. Risau-risau nanti membawa mudarat kepada orang lain. Okey? Pastikan yang seterusnya, barangan yang dijual tidak berkualiti. Jangan jual barangan yang tidak berkualiti. Kena maklum kalau barangan tersebut yang tidak berkualiti, jangan jual. Sebabnya khawatir, lagi-lagi bab makanan, khawatir akan memberi ketidakpuasan. Baik, akhir sekali, dalil tuntutan berjual beli. Dalil tuntutan berjual beli ini ada disebut di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana, kenapa Allah haramkan riba? Sebab sekiranya berlaku riba dalam berjual beli, akan berlakunya penganiayaan di sebelah pihak. Pihak yang mana? Pihak pelanggan. Jika kita terlalu tinggi mengambil keuntungan, terlalu banyak mengambil keuntungan, kita tidak tahu pelanggan yang datang kepada kita ini adalah berlatar belakangkan yang berbeza. Bagaimana pula dengan pelanggan yang berlatar belakangkan kurang berkemampuan, tapi mereka ingin miliki barang yang kita jual.
dalam masa yang sama kita jual barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Contoh kita ambil dengan harga RM5, kita jual dengan harga RM500. Jadi pelanggan yang tidak mampu akan sukar untuk memiliki sebab kita ambil keuntungan yang terlalu tinggi. Khawatir. Ingat, Allah meletakkan hukuman bagi orang yang mengamalkan riba ini adalah sangat pedih di akhirat kelak. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada Ustazah untuk kali ini dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.